1 Julai 1957. Itulah tarikh pembentukan Akhbar Berita Harian. Dan sepanjang 65 tahun ini, Berita Harian telah menjadi teman setia anda, merakamkan setiap mercu tanda masyarakat dan negara, menyampaikan aspirasi serta berkongsi kisah kejayaan dan inspirasi. Bermula dengan hanya 8 halaman hitam putih, akhbar ini bukan sahaja menawarkan edisi digital, malah mempelbagaikan kandungannya dalam talian sesuai dengan keperluan masyarakat. Saya kira yang paling perlu dilakukan oleh Berita Harian ialah untuk memimpin masyarakat, seolah-olah memimpin masyarakat untuk bagaimana menghadapi segala perubahan yang ada. Perubahan ini akan tetap berterusan, dan bagaimana masyarakat Melayu perlu memahami perubahan ini, menghadapi perubahan ini dan apa yang perlu dilakukan. Dan Berita Harian sendiri terpaksa berubah untuk digitalize. Inilah saya kira masalah yang begitu terang sekali bagi Berita Harian sendiri. Ini hanya permulaan, lebih banyak lagi perubahan, ya. Dan untuk Berita Harian sendiri memimpin dan memberi informasi kepada masyarakat apakah yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Besar kata orang tu ini responsibility, ya, Berita Harian sebagai surat khabar vernacular di Singapura. Ya, harapannya ialah untuk Berita Harian untuk lebih berkembang, ya, berkembang maju, lebih kemahirannya lebih dipertingkatkan. Sejak zaman remaja lagi, kita sudah membaca Berita Harian lewat 80-an, 90-an gitulah. Kerana dulu tak ada wadah digital kan, jadi macam media cetak tu ada sesatunya sumber lah untuk kita mendapatkan berita. Membeli surat khabar memang menjadi rutin kita sekeluarga, terutama hari Ahad kita mendapatkan berita minggu kerana dia lebih tebal dan lebih banyak berita dan lebih warna-warni lah kita nampak. Luas, tolong kat mana yang rutin tu paling kurang satu artikel. Jadi saya ingin dapatkan bantuan lah daripada anak-anak yang besar lah untuk memantau rakin lah. Dan mereka sendiri pun haruslah membaca at least satu atau dua artikel daripada Berita Harian. Kalau generasi saya, ramai yang selalu membuka Instagram dan selalu scroll through, dan situlah generasi kita zaman saya yang dapat membaca berita daripada situ. Apabila kami membaca surat khabar, kadang-kadang kita akan berkongsi pendapat bersama sekeluarga. Harapan saya Berita Harian harus diteruskan, tidak sahaja digital, mesti juga media cetak, kerana mungkin generasi seperti saya lebih selesa untuk media cetak, walaupun ialah untuk anak-anak yang generasi akan datang lebih selesa dengan digital. Jadi saya rasa dua-dua mesti harus dikekalkan. Dalam masa akan datang, saya bersikap positif meskipun dengan adanya pelbagai saluran atau pelbagai wadah di mana kita dapat menyampaikan maklumat atau berita atau liputan sebegini, saya bersikap positif bahawa ia sebenarnya memberikan kami peluang
untuk menyampaikan cerita-cerita atau menyampaikan liputan dengan niat untuk memberi sedikit atau memberi lebih kefahaman kepada para pembaca di luar sana. Bukan sekat dahulu kita hanya ada misalnya surat khabar dan juga kami dapat lihat gambar. Sekarang kami dapat lihat Insta Story, kami dapat lihat Instagram Reels. Cara kita menyampaikan liputan menerusi platform-platform atau wadah-wadah sebegini juga harus ada sedikit perubahan dan harus ada sedikit, nak katakan tu, tailor made. Jadi pembaca dapat benar-benar merasakan atau dapat seolah berada dalam media ini. Usaha mencorak pemikiran dan memperkaya kehidupan masyarakat juga dilakukan melalui pelbagai kegiatan bagi mendekati dan lebih memahami cita rasa pembaca. Berita Harian akan terus memainkan peranan sebagai nadi masyarakat Melayu Islam Singapura dan mengajak anda menyumbang bersama kepada kisah-kisah Singapura pada tahun-tahun akan datang.